Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan bersama dengan saya sekali lagi Ustaz Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain, Pegawai Agama Akademi Latihan Rela Malaysia. Tuan-tuan bersama dengan saya di dalam program Usrah Rela bagi siri yang kedua, edisi Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita sudah pun berada di pertengahan di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah ini. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dalam keadaan mengekalkan momentum kita untuk memastikan kita akan berjaya menempuh bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini dengan sebaik-baik amalan yang mampu kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita sebut bahawa Ramadan ini sebagai satu proses, maka kerana itu kalau kita mendengar daripada para alim ulama, guru-guru kita menyebutkan bagaimana Ramadan ini adalah umpama seperti satu madrasah, satu pusat latihan, satu akademi. Sebagai satu pusat latihan, maka sudah tentu menawarkan kursus-kursus, macam kita di pusat latihan kita ada kursus asas dan sebagainya. Jadi tuan-tuan pegang ni, di dalam bulan Ramadan ni kita ibadah-ibadah atau pakej latihan yang ditawarkan di dalam Ramadan ni dia ada 4 ataupun 5 tuan-tuan. Pertama sekali iaitu siam, puasa, qiyam iaitu solat, sedekah dan Al-Quran. Ini 4, ataupun nak tambah satu lagi, hadir ke masjid. Ini antara pakej-pakej latihan yang ditawarkan di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Pertama sekali siam. Siam ini adalah dalam bahasa diterjemahkannya, siam ini maksudnya al-imsak, iaitu menahan diri. Yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita belajar untuk menahan hawa nafsu kita. Kita belajar untuk menahan hawa nafsu kita, yang mana kita pada bulan Ramadan ini kita bukan tidak makan sebab kita tidak ada makanan ada, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan diri kita daripada lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita sampai ke waktu-waktu yang tertentu. Kalau kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali sebagai contoh yang membahagikan puasa ini kepada 3. Ada puasa yang dinamakan puasa khususul khusus. Ni semua orang tahu lah tuan-tuan. Khususul khusus, puasa khusus dan puasa orang awam. Yang mana sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim yang sentiasa berusaha untuk pembaikan amal, maka perlulah kita pergi kepada tahap-tahap yang seterusnya. Mungkin tahun lepas puasa kita pada tahap awam, puasa orang awam ni hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi belum sampai kepada untuk menahan mengingati di dalam hatinya, meninggalkan fikiran-fikiran yang boleh merosakkan pemikiran. Maka kenapa tidak dalam bulan Ramadan ini menghayati falsafah puasa itu sendiri, menahan diri, maka kita pertingkatkan puasa ini. Itu pertama tuan-tuan, puasa. Yang kedua tadi ialah qiyam, yang mana kita melihat bagaimana di dalam bulan Ramadan ini, masya-Allah, kita sangat-sangat digalakkan untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah solat ini. Tuan-tuan, ibadah solat ini merupakan satu jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tuan-tuan tahu, kalau saya tanya tuan-tuan, apakah saatnya yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita jawab, iaitulah ketika berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika kita di dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, wasjud waqtarib. Sujudlah dan kamu mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau hari ini kita kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan malas-malas semayang. Semayang. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, bahawa ibadat-ibadat yang fardu itu ibadat seperti modal, dan keuntungannya adalah amalan-amalan sunat. Jadi kalau hari ini semayang fardu kita hanya terbatas kepada yang fardu. Mungkin bulan lain kita kata macam itulah, masa tak ada dan sebagainya. Tetapi bulan Ramadan ni Allah Taala mudahkan orang manusia-manusia yang
ada sedikit kesungguhan. Kalau dia nak buat, maksudnya insya-Allah Allah akan mudahkan dia. Sebab tu kita pandang tuan-tuan, solat dengan solat-solat fardunya, sembahyang-sembahyang sunatnya, macam-macam. Dan jangan dilupakan, jangan kita tinggalkan, iaitulah solat pada waktu malam yang kita sebutkan sebagai solat tarawih. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan, artinya Ramadan itu penuh dengan solat-solat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan akan dosa-dosanya yang lalu. Dan yang ketiganya yang kita nak sebut, bagaimana di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, perkara yang perlu kita berikan perhatian juga, iaitulah bersedekah. Begitu berkaitan dengan sedekah. Tuan-tuan, sedekah ini ramai orang salah faham. Sedekah ni dia adalah berkaitan dengan sikap. Dia bukan berkaitan dengan jumlah, dia berkaitan dengan sikap. Maksudnya apa? Kalau satu hamba Allah dia sedekah RM5, dan satu lagi sedekah RM50, jangan kita nilaikan RM50 dan RM5. Tetapi ialah sikap seseorang, apa yang dikeluarkan dari segi nisbah dia. Mungkin ustaz yang gajinya berpuluh ribu, contohlah tuan-tuan, puluh ribu, mungkin jumlah 10 ribu tu adalah 5%. Tapi satu orang yang gaji 4-5 ribu, bila dia keluarkan 3-400, itu mungkin lebih daripada 5%. Itu kita nak sebutnya. Dan marilah tuan-tuan kita rebut di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Allah Taala mengetahui bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah ini. Allah Taala bantu kita dengan kerahmatannya di dalam bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyikil tamrah. Lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Allahu akbar tuan-tuan. Amalan sedekah. Bahkan kalau kita baca di dalam hadis-hadis, bagaimana sebenarnya ini kita nak melatih ni, kita nak sebut pada diri kita. Yang kadang-kadang kita nak keluar, kita berkira. Maklum tuan-tuan, keperluan macam-macam. Itu ini dengan anak, orang rumah pula bekerja sendiri dan sebagainya. Kan macam-macam kita bila kita nak keluar tu, bila nak keluarkan duit. Tapi sebagai contoh di dalam sebuah hadis Nabi sebut bagaimana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan bagi orang yang bersedekah. Apa doa dia? Satu orang bila bersedekah, malaikat doakan dia, ya Allah, gantikan apa yang dia keluarkan, bahkan dengan lebih baik lagi. Bayangkan tuan, kita sebenarnya bukan keluarkan dan kurang, keluarkan dan didoakan oleh malaikat untuk ditambah lagi. Tapi satu lagi orang yang menahan dirinya daripada bersedekah, didoakan oleh malaikat ini supaya dimusnahkan orang ni, dimusnahkan. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi inilah Ramadan bulannya untuk kita melatih diri kita. Dia berkaitan dengan sikap tadi saya sebut, supaya kita bentuk di dalam kita. Bukan jumlah yang banyak, tak perlu, sikit sedikit. Jadi itu tiga perkara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya ialah bagaimana untuk kita mengekalkan momentum ibadah kita di dalam bulan yang rahmat, yang penuh dengan keberkatan ini. Sebab kita ni panjang kan, 30 hari ini mungkin kadang-kadang mood kita ada hari yang cukup baik, tapi ada hari yang mungkin kurang sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni orang menggunakan satu tagline lah, yang masyhur di mana-mana. Andainya ini Ramadan yang terakhir, kan? Andainya ini Ramadan yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan hadis Nabi, namun satu kalam yang sebenarnya bagi untuk menghayati, bagaimana sebagai contoh dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, solatlah kamu sebagaimana solat kamu yang terakhir. Ataupun kita pernah dengar kalam-kalam daripada ulama yang mengatakan bahawa solatlah kamu sebagaimana kamu akan mati pada esok hari, dan bekerjalah kamu sebagaimana kamu bekerja untuk 1000 tahun lagi, sebagai contoh. Tuan-tuan, bayangkan pada Ramadan kali ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Ada kawan-kawan kita yang telah pergi dulu, sihat-sihat badan, Masya Allah, lagi muda daripada kita. Tapi Allah takdir Ramadan lepas adalah Ramadan terakhir mereka. Mungkin pada saat dan ketika ini mereka mengharap-harap supaya diberikan dengan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kalau kita menganggap bahawa ini adalah
ibadah kita yang terakhir. Kita tak tahu lagi bahawa adakah kita akan jumpa dengan Ramadan ataupun tidak. InsyaAllah kita akan berjaya untuk mengekalkan momentum ini sehingga ke akhirnya. Dan tuan-tuan, sebagai akhir juga, saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara yang cukup penting untuk kita peringatkan berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, iaitulah berkaitan dengan keikhlasan. Tuan-tuan, ramai orang yang kita sebut sebagai serangan keikhlasan. Serangan keikhlasan ni tuan-tuan, dia boleh jadi kita sedar ataupun kita tak sedar, kan? Yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan, yang kita sebut sebagai mengikhlaskan ibadah kita ini semata-mata hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bukan kerana adat. Ramai orang pada hari ini ibadatnya kerana adat. Itu yang kita tengok kadang-kadang dalam bulan Ramadan, bukan main lagi dengan ibadat-ibadat dia, tapi sekadar Ramadan saja. Habis saja Ramadan, mereka kembali dengan cara hidup mereka yang biasa. Sampai kata alim ulama sebagai contoh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kan, disebut bagaimana jadilah kamu hamba Allah, bukan hamba kepada Ramadan. Dia hanya Ramadan je dia baik, lepas Ramadan dia kembali. Ini menunjukkan bahawa dia masih lagi tergantung ataupun terikat dengan ibadah yang hanya sebagai adat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana hikmah ataupun rahsia. Ada orang terutama ni yang muda-muda ni, bila kita kata aku badan naik tapi ni bulan puasa ni aku nak kuruskan badan. Bukan puasa kerana Allah, tapi puasa nak kuruskan badan. Itu ada serangan keikhlasan di situ. Dan yang ketiganya, kita sebut bukan juga kerana kelebihan. Kita dengar, walaupun kita dengar bagaimana banyaknya kelebihan-kelebihan di dalam bulan Ramadan, tetapi perlu ingatkan diri kita bahawa aku bukan buat untuk fadilat. Fadilat ni hanya sebagai pemangkin saja, tuan-tuan, hanya sebagai dorongan saja untuk kita beribadah. Ibarat macam kita kecil-kecil, kan, mak kita suruh kita pergi beli barang di kedai, kan. Mak kita sayang pada mak kita tak minta pun upah, tapi bila mak bagi upah ni semacam satu dorongan. Kalau mak tak bagi upah pun kita pergi juga kedai, macam tu, tuan-tuan. Jadi saya kira itu sajalah yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan teringat, doakan saya, insya-Allah. Bertemu lagi pada siri akan datang. Assalamualaikum.